all right, Michelle, please do this. I'm working on it and send you program. Okay, amin, 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 Rabbil Alamin. Thank you very much, my dear. Okay, hari ini kita akan habiskan chapter 5. So, korang dah buat ke latihan yang saya bagi? Senyap je. Okay, kita recall balik. Untuk counting principle ni, bila ada situasi yang melibatkan semua, let's say saya ada 10 orang, saya nak susun ke 10 orang itu, jadi jatuh pada kategori all, maka formula yang kita akan guna adalah n factorial. Alamak, tak ada conteng ke? Okay, maka formula yang kita guna adalah n factorial. Tapi kalau kita ada 10 orang, kita nak pilih 5 orang saja, dia jatuh pada kategori sum. Okay, tapi untuk kategori sum ini yang di mana kita tak memilih semua yang apa yang kita ada. So dari dua kategori lah, satu NCR, satu NPR. NCR stand for combination, NPR stand for permutation. So hati-hati dalam memilih siapa formula mana yang awak nak gunakan. Kalau melibatkan position sesuatu jawatan dalam sesuatu jawatan kuasa, contohnya presiden, vice president, treasurer, ada sewaktu dengan yang itulah secretary tu, dia jatuh pada NPR ataupun melibatkan susunan. Dia nak lelaki duduk kat depan, perempuan kat belakang contohnya. So melibatkan susunan, melibatkan position, kita akan guna NPR. Selain daripada dua situasi itu, kita akan guna NCR. Okey, boleh? So kita terus shoot pergi kepada soalan sambung hari itu. Yang ni korang semua dah faham kan? Faham. Alhamdulillah. Macam mana dia? Okay, question 7. Alamak, kenapa dia macam blur-blur sikit tu ni? Saya tak pernah nak guna slide presentation saya sebab nanti menjadi small one. Okay, in a class consisting of 25 students, 10 are girls and 15 are boys. 4 of the girls, ni kena lukis sikit lah. Okay, ada 25 students, 10 girls. So, girls ada 10. Boys ada 15. Okay, kemudian okey, kemudian dia kata 4 perempuan dan 8 lelaki pakai cermin. So 4 perempuan, 8 lelaki pakai cermin mata. How many ways can you select 2 girls? Okay. Who do not get 2 girls who do not wear glasses and 5 boys who wear glasses. Okay. So 5 boys wear glasses. 2 girls do not wear glasses. Okay, so first of all kita kena cari dulu berapa bilangan perempuan yang tak pakai cermin mata. Hello? 2. 6 orang. 6. Macam mana kita tahu 6 orang? 10 tolak 4 dapat 6. So berapa lelaki yang tak pakai cermin mata? 7. 7. 15 tolak 8 kita dapat 7. So sekarang ini siapa yang kita nak fokuskan? Ini dia yang kita kena fokuskan. Perempuan yang tak pakai cermata dengan lelaki yang pakai cermata. So, okay, so girls who do not wear glasses ada 6 orang. Boys who wear glasses ada 8 orang. So, dia nak berapa? Alamak, saya minta maaf ya lambat sikit sebab saya tak biasa guna ni. Dia tak keluar weh. Aduh. So, dia nak berapa? Dia nak 2 girls who do not wear glasses and 5 boys who wear glasses. Jadi, apa yang kita kena buat? So, daripada 6, kita pilih 2. Daripada 8, kita pilih 5. Antara daripada 2 ni, darab ke tambah? Tengok soalan. N. So, maksudnya darab. Jadi, kita akan darab. So, 6 C2 sama dengan berapa?
Alah, tolong tekan kalkulator. 15. 15. 8 56. 56. Thank you very much, my dear. So, kita darab 2 tu, kita akan dapat 840. Okay. So, setiap step kena buat, dia satu markah. So, kat mana markahnya? Macam mana saya nak pin benda ni? Sekejap, tak reti lah. Dia macam hilang-hilang. Lambatlah pula macam ni. Okay. So, kat mana markah dia? Sini satu markah, sini satu markah, sini satu markah. So, mohon untuk semua pelajar saya tunjuk setiap step sebab setiap step tu adalah markah. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Okay, cantik. So, soalan seterusnya. Ini, okay. Okay, kita kena faham tu betul lah. Okay. Okay, a flower arrangement will be done from 5 tulips and 7 roses. Macam mana? Korang tahu tak macam mana nak bagi keluar dia punya tu stay dekat sini? Takkan boleh hilang. Seriously, sekejap. Pintu lubang. Tak depan? Kau. Lagi lambat pula saya guna ni. Okay, so a flower arrangement will be done from 5 tulips and 7 roses. So 5 tulips. Kejap Anyone boleh bantu saya? Kat mana saya nak tekan yang tulisan tadi? Keluar pula dia. Capture file setting. Lambatlah macam ni saya. Oh, tak apa, tak apa. Okay, thank you, love you. Thank you. Kejap. Tak apalah, halal lah. Okay, a flower arrangement will be done from 5 tulips and 7 roses. Okay, so tulips dia ada 5. Roses dia ada 7. How many combination can be obtained? Okay, how many combination can be obtained if an arrangement that consists of 6 flowers have equal number of both types? Okay, maksudnya dia nak 3-3 lah. 3 daripada tulips, 3 daripada roses. Okay, so soalan saya sekarang ni, kita nak guna NCR ke NPR? NPR. Hati-hati. Okay, dia cakap dia nak kita kena faham statement dia. Okay, hati-hati tau. Dia kata a flower arrangement. Okay, dia nak susun bunga. Okay, dia nak susun bunga. So bila dia nak susun bunga, dia baru nak pilih 3 daripada tulips, 3 daripada rose. So dia tak susun lagi. Faham tak? Maksudnya dia nak gubah bunga. So untuk gubah bunga, dia nak pilih 3 tulips dengan 3 roses. That's it. So that's why kena hati-hati bila baca. Melainkan dia kata dia nak pilih bunga untuk susun. Tulips kat depan, tengah-tengah rose, lepas tu belakang dia tulips balik. Itu baru kita guna NPR. Sekarang ni dia baru nak cerita, aku nak gubah bunga. Jadi, nak pilih bunga. So bila nak pilih tu, dia nak apa bunga yang dia nak pilih tu? 3 tulips, 3 rose. So kita akan guna apa? NCR. Ya, NCR. So 5C3 darab 7C3. By the way, kenapa madam letak 3-3? Dia tak mention pun 3-3? Sebab dalam soalan kata equal number. Ya, pandai. Dia nak pilih 6 bunga tapi 6 bunga tu
mempunyai kedua-dua jenis tu mempunyai bilangan yang sama. So 6 bahagi 2, 3. So that's why saya pilih 3. 5 si 3 berapa 10. Okey, 7 si 3? 35. Thank you. So kita dapat 350. Okey, boleh faham? Ada soalan untuk Medu? Alright, cantik. So next question. Okay, from a group of 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee where there are at least 3 men in the committee. In how many ways can it be done? Lebih kurang kejap saya tutup dulu, saya buka balik kejap. Korang tahu tak macam mana saya nak ambil balik yang tulisan yang banyak tu? Mana? Anyone? Collection, favorite. Macam mana saya nak save? Dia tak keluar apa-apa. Cast media send to your device. Mana lambat pula saya nak cepat dia lambat. Tak ambil baru ni. Yang tadi tu tak ada, dia dah hilang dah lah, tak ada lah. Okey, nanti korang salin balik lah ya. Sebab saya dah record kita punya ni, nanti korang tengok balik ya. Okey, so question 7 selesai, question 8 selesai. Okey, kita move kepada question 9. Okey, untuk question 9. Okay, from a group of 7 men and 5 and 6. Okay. Okay. Okay, men kita ada 7, women kita ada 6. Okay. 5 person are to be selected. So dia nak pilih 5. Choose 5. Okay, ada syarat tak 5 orang dia nak pilih tu? Ada syarat di mana whether at least 3 men in the community. Maksudnya kita sekurang-kurangnya 3 lelaki. So in how many ways can it be done? Okay. Yang ini korang kena hati-hati ya. Kenapa Mira kata hati-hati? Kena fahamkan. Bila tanda ini maksud dia greater than ataupun more than. Yang ini less than atau fewer than. Tak kisahlah adik-beradik dia. Okay, yang ini ini. So yang ni at least. Ini at most. Okay, kalau more than simbol ini juga membawa maksud not more than. Yang ni kena hafal lah weh. Sebab kita nak decide simbol macam mana satu. Okay, boleh? So yang ini memang kena hafal dia punya simbol. Okay. So at least, mana tadi kau? Okay, at least 3 men. Okay, so bila dia kata at least 3 men, macam mana kita nak buat ni? Sorry. So macam mana media nak buat ni? Okay, untuk at least 3 men ini, maksud dia, korang kejap ada ni kejap.
So dia kata at least 3 men. Okay. Sekurang-kurangnya 3 lelaki bahasa Melayunya lah. Okay, so kalau 3 lelaki jadi maksudnya lebih besar atau sama dengan 3 lelaki. So apa yang kita buat adalah 3 men or 4 men or 5 men. Kenapa madam stop at 5 men? Tak 6, 7. Sedangkan men dia sampai 7 ada. So madam sepatutnya boleh buat sampai 6 ataupun 7. Tapi kenapa madam stop at 5 sahaja? Dia nak 3 men saja. Bukan. Di kat Dia sini maksudnya 5%. ya, ini keyword dia. So hati-hati ya sebab dia nak pilih 5 orang sahaja. So even though lelaki yang kita ada sampai 7 orang tapi dia nak pilih 5 so kita stop at 5. Okay, boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa madam start dengan 3 lelaki, 4 lelaki, 5 lelaki? Tak start dengan 1 lelaki, 2 lelaki. Sebab faham ayat dia at least 3 men. Maksudnya sekurang-kurangnya 3 lelaki. Maksudnya lebih besar atau sama dengan 3 lelaki. So bila dia mention kat sini lebih besar atau sama dengan 3 lelaki, so kita start at 3 men, 4 men or 5 men. Okay, settle untuk part itu. Kemudian kita kena ingat, dia nak pilih 5 orang. So bila nak pilih 5 orang, kita kena cukupkan 5 bagi setiap kategori. So the first situasi ini untuk saya cukupkan 5, saya perlukan berapa perempuan? Situasi yang pertama ini. Saya nak tambah berapa perempuan? 2. 2. Yeah, so 2 women. Sakit mata tak guna pink ni? Macam saya tukar warna lain. Okay, so 2 women. Okay, kalau saya ada 4 lelaki, berapa lagi perempuan untuk cukupkan 5? 1. 1, 1 woman. Kalau 5 dah cukup dah, so 0 woman. Okay, boleh? So bagi setiap situasi ini, korang kena calculate lah macam biasa. Okay, kita ada 7 lelaki, kita nak pilih 3 je. So 7C3. Darab dengan daripada 6, nak pilih 2 je. So 6C2. Or ini membawa maksud, okay, ini pun sama. Daripada 7, nak pilih 4 je. So 7C4. Daripada 6, nak pilih seorang je. 6C1. Ini pun sama. Daripada 7, nak pilih 5 sahaja. Daripada 6, tak nak siapa-siapa. Okay. So antara mereka bertiga, kita nak buat apa? Kita tambahkan. Kenapa Madam tambahkan? Sebab ada perkataan or di sini. Okay. Kemudian selesailah macam biasa. Tolong saya boleh? 7C3 dapat berapa? 35. 6C2? 15. Thank you. 7C4? 35. Okay, thank you. 7C5? 21. Okay, 6C0. 1 kan? Betul tak? Okay, so selesaikan satu persatu. Mohon ya untuk semua pelajar selesaikan dulu dalam bracket. Okay, so 35 darab 15, kita dapat 525. Okay, tambah dengan 35 darab 6, 210. Tambah dengan 1, 21. So, kita dapat jawapan akhir kita 756. Mohon untuk pelajar saya buat setiap step sebab dia adalah markah. Okay, sini 1.5 markah, sini 1.5 markah, sini 1.5 markah, sini 1 markah. Madam, kenapa 1.5? Sebab ada 3 situasi. Setiap situasi itu setengah markah. So, 1, 2, 3, 4, 5 setengah markah selalunya awak dapat. Ataupun dia selalu kat sini dia malas ni, dia buat gini. Dia bagi 1 je supaya korang dapat markah genap. 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okey? Boleh? Faham? Ada soalan untuk Madam? Tiada. Okey, kalau tiada, cuba buat sendiri untuk soalan ini. Alamak. Saya bagi masa 5 minit boleh? Boleh, madam.
Okey, dah siap ke? Dah. Okey, korang dapat berapa? 111. 111. Cun gila. Okey. So bagus. Okey, so kita sebab dah betul. Alamak. Okay, so kita recall balik. Okay, so boys ada 3, girls ada 6. So dia nak pilih 4, choose 4. Ada syarat tak? Ada syarat dia. At least one boy. So at least one boy. So kalau at least one boy maksudnya lebih besar atau sama dengan one boy. So kita punya pilihan adalah one boy or 2 boys or 3 boys or 4 boys. Kenapa Madam stop at 4 boys? Sebab kita nak pilih 4 sahaja. Betul? Tapi madam boys ada 3 je. Boys ada 3. Lah. Jadi tak boleh. So okay, so kita stop dekat sini je lah. Sampai 3 boys. So, betul juga. Okay, boys kita ada, walaupun kita nak pilih 4 orang, tapi boys kita ada 3 je. So kita stop at 3 boys. Okay, very good. Okay, so seterusnya, kita tengok setiap situasi ini kena cukupkan 4 sebab kita nak pilih 4. So kalau kita dah pilih 1 boy, so kita tambah lagi 3 girls untuk cukupkan 4. Kalau kita dah ada 2 boys, kita ambil 2 girls untuk cukupkan 4. Kalau dah ada 3 boys, kita pilih 1 girl untuk cukupkan 4. So pastikan setiap situasi ini cukup 4 sebab kita nak pilih 4 orang. Okay. Sorry. Jadi daripada 3, kita nak pilih 1. Daripada 6, kita nak pilih 3. Or ini, okay, daripada 3 nak pilih 2. Daripada 6, kita nak pilih 2. Daripada 3, kita nak pilih 3 orang. And then daripada 6, kita nak pilih 1. Okay, so sentiasa ingat, odd itu mau masuk tambah. Jadi, kena selesaikan satu persatu kat bawah ini. So, 3 si 1, 3. 6 si 3? 20. Okay, very good. Thank you. 3 si 2, 3. 6 si 2? 15. Thank you so much, my dear. Tambah. Okay, 3 si 3, 1. 6 si 1, 6. So, kita total up dia sama dengan 3 kali 2, 60. Tambah 45. Tambah 6. So, total up dia sama dengan 111. Okay, untuk soalan ini pun sama. 1,5, 1,5, 3, 4, 5 markah. Okay, so ada soalan daripada pelajar saya? Ya ada. Okay, Chun. Tak faham tanya? Okay, so a committee consists of 5 members is chosen from 6 lecturers and 4 students. Find the number of way if the committee is made up of not more than 2 lecturers. Okay, cuba buat sendiri. Okay, apa maksud not more than? So, kena tengok baliklah. Not more than. Kurang Not. 2. Kurang sama dengan 2. Okay. Yeah, so at least or equal to. Mana tadi? So, at Madam, boleh least. patah balik madam. Patah balik mana awak? Nak screenshot. Yang mana? Yang greater tu. Ada. Ni nanti saya akan bagilah kat korang mana ni. Oh, ada Ya, nanti saya bagi. Lepas habis kelas kita. Jangan risau. Saya tak kejam lah. Okay. Mana tadi? Alright, so untuk ini, not more than 2 lecturer. M kan? Mana tu M? Not more than 2 lecturer. So, kita nak pilih 5. Okay, kita nak start dengan berapa 2 Kan? lecturer. Oh. Tengok yang tadi. Apa? Greater or equal more than ni. More than, lebih daripada. Yang ni at least tau, lebih besar atau sama dengan. So kita kena start dengan 1. Yang sebelum ni pun lebih besar atau sama dengan. So kita start dengan 3. So right now, dia punya sentence ayat dia adalah kurang atau sama dengan 2. So kita nak start dengan berapa? Tapi saya buat 2 lecture, satu lecture. Saya start 2 dulu.
Kosong. Saya buat Okay, baik. decrease. Oh, decrease. Boleh juga. Okay. So, okay, betul. So, bila dia mention kat sini kurang atau sama dengan, so kita kena start dengan kosong. Tapi boleh je buat macam awak cakap tu, nak decrease pun boleh, tak masalah. So, kalau saya start dengan kosong, kosong lecturer, 1 lecturer, 2 lecturer. Kenapa madam stop at 2 lecturers? Sebab dia kurang atau sama dengan 2 lecturers. So, yang paling tinggi 2 lecturers. Okay. Madam, So, setiap, ya. kalau kosong lecturer, student ada 4 je. Lah. So tak cukup 5. So kita tak boleh ambil ni. Thank you very much, Maida. Okay, tak boleh. So kosong lecture tak boleh. Kenapa kosong lecture tak boleh? Student ada 4. So kosong tambah 4, baru 4 dia nak 5 kan. So tak boleh ambil kan. Kejap. Sorry. So cancel yang ni. So kita start dengan 1 lecturer ataupun 2 lecturer. Okay, very good. Okay, so untuk cukupkan 5, kita kena ambil 4 student. 4 students. Untuk yang situasi kedua nak cukupkan 5, kita kena ambil 3 students. Okay, boleh? So, selesailah macam biasa. 6C1 darab dengan 4C4 tambah 6C2 darab dengan 4C3. Okay, kalkulator 6C1, 6, 4C4, 1. Betul. 6C2, 15, 4C3, 4. So, sama dengan 6, 60. So, kita akhirnya kita akan dapat 66. Boleh? Ada soalan untuk madam? Korang tahu tak kenapa madam untuk chapter 5 ni madam tak guna OneNote saya guna slide. Sebab apa, ini semua saya ambil daripada past year question. Saya nak bantu korang. So bila korang study macam pernah tengok je. Saya ambil ni semua soalan daripada question 1 sampai question yang terakhir tu semuanya saya ambil daripada past year question. So mohon untuk semua pelajar keep on buat soalan ya, keep on buat latihan ya. Okay, selesai question 11. Okay, kita move pada question 12. Okay. The ice cream shop offer 31 flavors. You order a double scoop one. In how many different ways can the seller put the ice cream on the cone if you want 2 different flavor? Alhamdulillah. Okay, untuk pilihan pertama. So, kini kita ada 2 pilihan lah. Untuk first choice. Dan second choice. Okay, untuk first choice. Kita ada 31 flavor. Kita nak 2. Okay, so untuk first choice pilihan pertama, kita nak pilih 1 je. So, daripada 31, kita nak pilih 1 saja. Okay. Memandangkan dia nak 2 different flavors. So, untuk pilihan yang kedua, okay, untuk pilihan pertama, Allahu Akbar. Untuk pilihan pertama, kita ada 31 pilihan. Untuk second scope, kita ada 30 pilihan. Kenapa berkurang? Sebab first flavor kita dah ambil. Ya, bijaknya engkau. Bijak. Thank you. Bukan first scope lah kan. Okay, so untuk first scope, madam ada 31 pilihan flavor yang madam boleh pilih. Untuk second scope, madam hanya ada 30 choice yang flavor yang madam boleh pilih. Kenapa? Sebab dia nak 2 different choice, 2 different flavor. So kalau dah pilih flavor strawberry, so the second scope tak boleh strawberry. So that's why 31 tolak 1 dapat 30. So yang ni saya nak 1 flavor, ini 1 flavor. So 31 C1 darab dengan 30 C1. So sama dengan 31 darab 30. Sama dengan 930. Nampak tak kat sini? Nampak. Boleh ya? Okay, kenapa second scope tu berkurang sebanyak 1? Sebab dia nak different flavor. So kalau dia dah ambil flavor strawberry, second choice of flavor tak boleh ada strawberry. So that's why 31 tolak 1 tinggal 30. So ada 30 pilihan je untuk second scope. Okay, memandangkan macam faham. Madam move seterusnya. Okay, question 13. How many ways can a committee of 70 members select a president, vice president, secretary and treasurer? Kita nak guna apa? NPR. Yes, very good, NPR. So jawapan dia 17P. 4. 4. Yeah, very good. 17P4. Kita
kita dapat 57120. Kenapa 17P4? 17 itu members yang ada. 4 tu ada 4 position yang awak nak isi. President, Vice President, Secretary and Treasurer. So 17P4. So kita dapat 57,120. Mohon ni semua jawapan saya bagi ni korang double check balik ya. Bimbang saya salah tekan calculator. Okay? Double check balik ya. Boleh ya? Okay, so next. Okay. Find how many ways a judge can award first, second and third places in a contest with 15 contestants. Okay, untuk soalan ini, berapa jawapannya anak-anakku? 2730. Okay, tak maksud saya jawapan sebelum dapat jawapan 730 tu. Sebab saya buat 15P3 sebab first, second, third tu macam arrangement. Yeah, very good. Okay, thank you very much, my dear. Okay. Okay, sebarang bentuk yang melibatkan position ni kita akan guna, memang kita akan guna NPR lah. So 15P3. Kenapa 15? Kita ada 15 contestant. Kenapa 3? Sebab ada 3 place. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga yang dia nak cari. Okay, boleh. So kita jawapan dia 2730. Okay, lagi. Okay. Kau tak faham tanya. Okay, question 15. How many ways can 7 pieces of DVD be arranged on a shelf? Okay, saya nak guna apa? NCR atau NPR atau N factorial? Arrange NPR. N factorial. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa Madam kata hati-hati? Kenapa tadi Madam guna NPR? Sebab daripada 15, Madam nak pilih 3 tempat saja. Kenapa yang ni pengguna NPR? Daripada 17, Madam nak pilih 4 saja. So yang melibatkan pilih beberapa daripada pilihan kita, kita akan guna NPR. Tapi untuk soalan ini, how many ways can 7 pieces of DVD be arranged on a shelf? Saya ada 7 pilihan dan saya nak ambil ke-7 pilihan itu untuk disusun. Maksudnya ada 7, saya nak pilih 7 untuk susun ke atas rak. So bila maksudnya bila saya ada semua and then saya pilih semua, itu jatuh pada N factorial. So 7 factorial. Nampak tak perbezaan dia? Sebab saya ada semua, saya nak pilih semua. So saya akan guna N factorial. So 7 factorial, tekan calculator. Ingat lagi tak tekan macam mana dapat 7 factorial? Tekan Shift. 7 shift apa? X inverse. X negative. Inverse Ya, 1. 5040. Boleh? Nampak tak perbezaan situasi dia? Okey, kena faham betul-betul ya. Madam, Sebab ya, kalau ya. saya buat 7P7 dapat juga Oh, jawapan boleh. dia. Betul, boleh, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Betul? Okey, boleh. Ada soalan lain? Ada sebarang kemusykilan? Sebab tadi Puan Madam kata NPR tu tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai lah. Dia macam mana? Kurang sesuai. Boleh, betul je jawapan. Boleh lah. Dia sebenarnya, saya bagi tahu jujur lah. Saya ni seorang yang jenis, saya tak patutlah kot. Macam saya jenis ada satu jalan je. Sebab saya tak nak student saya confuse. So saya akan tunjuk satu jalan saja. Bagi setiap situasi satu jalan je. So supaya student saya tak perlu memilih. Jadi sebenarnya jawapan ini betul, jawapan ini betul. Saya tak nak bagi situasi mana student saya perlu memilih. Jadi kalau sebab tu saya ajar, kalau semua terus je fokus pada N factorial. Kalau kena pilih sum baru guna NPR. Tapi sebenarnya dua-dua jawapan ni diterima. Faham tak maksud saya? Saya tak nak student saya confuse. Jadi saya dah guide salurkan jalan yang kalau situasi ni satu jalan ni. Ini kalau saya ajar macam ni, ibaratnya situasi ni ada 2 jalan. Jadi awak kena pilih mana satu awak nak. Dan dua-dua tu betul. Faham tak explanation saya? Boleh lah, faham. Okay. So boleh je. Dua-dua betul. Tak ada masalah. Betul je. Okay. Soalan lain. Okay, ada. Okay, very good. Okay. Find the number of ways to arrange 5 people in a room. Saya ada 5 orang, saya nak susun ke 5 orang. So kita akan guna N factorial. So 5 factorial sama dengan 120. Macam kawan awak cakap tadi nak guna P pun boleh. So 5 P5. Jawapan dia tetap sama. Okay. Boleh je. Dua-dua betul. Okay.
Apa sebab dia mention arrange kan. So kita boleh guna P, tak ada masalah. Okey. Ada sebarang soalan untuk madam? Okay, Tak ada saya ada. padam boleh tak? Minta maaf saya padam ya. Boleh. Tapi betul tau. Tapi betul tau. Okay, so seterusnya. Okay, question 17. Okay, how many ways can 4 girls and 5 boys be arranged in a row so that all the girls are together? Ni pun sama. Tapi yang kena faham sikit lah dia ada situasi dia. Ini pun sama. Saya ada 9 orang. Saya nak susun ke 9 orang. So, saya akan guna n factorial. So, bila saya guna n factorial, supposedly. Okay, kalau soalan dia sampai sini saja. How many ways can 4 girls and 5 boys be arranged in a row? So, 4 tambah 5 sama dengan 9. So, jawapan dia sepatutnya 9 factorial sama dengan 362880. Kalau soalannya setakat ini, titiknya di sini. How many ways can 4 girls and 5 boys be arranged in a row? So 4 tambah 5, 9. So 9 factorial. Kenapa factorial? Sebab saya ada 9 orang, saya nak susun ke 9 orang. Tapi jawapan ni salah. Sebab apa salah? Dia ada sambungan kisah dia. So yang ni tak betul lah. Okay. So bila macam ni? Macam mana dia nak buat? Anyone ada idea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita ada 9 orang, kita nak susun 9 orang. Okay, so girls. Tapi apa? Dia ada syarat tak? Ada syarat dia. Syarat dia, so that all the girls are together. Supaya semua perempuan sentiasa bersama-sama. Okay, so untuk susun 4 perempuan ini, 4 factorial. Okay, untuk susun 4 orang perempuan ini 4 factorial. Apa hal tulis okay, 4 factorial. Kenapa 4 factorial? 1, 2, 3, 4. 4 orang ini. 4 factorial. Okay, boleh. Tapi memandangkan syarat dia nak apa? Nak bagi keempat-empat perempuan ini sentiasa bersama-sama. Jadi kita kena ikat dia. Ikat dia menjadi satu supaya dia pergi ke belakang ke tengah ke hujung ke depan ke apa sentiasa bersama-sama. Kita ikat dia jadi satu. So ini kita dah kira sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4 factorial darab dengan 6 factorial. So kita akan dapat jawapan 4 factorial dapat apa? 24. 6 factorial? 720. Okay, thank you very much, Maida. So kita akan dapat 17,280. Boleh? Faham? Ada soalan? Hello? Ya, Faham tak ni, Mei? Faham. Faham ke? Faham. Serius lah? First time saya ajar sekali dia terus faham ni. Kagum saya selalu kat sini ada masalah. Betul tak ada masalah? Okay, very good kalau tak ada masalah. Okay, kita tengok 18. Okay, cuba buat nombor 18 sendiri.
Dapat tak? Dapat tak? Dapat. Serius? Okay, very good. Dapat. Jap, kenapa saya rasa macam hari ni kelas saya ada 2 orang je? Hello, yang lain wujud ke tak? Dengar saya ke tak? Segan, jom segan. Okay. Pui. Okay, a class consists of 12 students with 5 girls and 7 boys. So maksudnya ada 12 orang, 5 tambah 7, 12. So ada 12 kotak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenapa 12 kotak? Sebab ada 5 tambah 7, 12. Okay, how many ways can all of them be arranged in a row so that all the girls are together? Kita ada 5 perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita ada 5 orang perempuan. Kita nak susun-susun ke 5 orang perempuan. So, 5 factorial. Kemudian memandangkan dia kata nak ikat, nak jadi 5 girls tu sentiasa bersama-sama. Kita kena ikat dia jadi 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 tempat ini kita nak susun dia. So darab dengan 8 factorial. So 5 factorial berapa 120. Thank you. 8 factorial? 40,320. Okay, thank you very much Maida. So kita akan dapat 4,838,400. Okay, boleh? Ada soalan untuk Madam? Okay, soalan ada. soalan seterusnya. There are 3 toys. Sempat ke? Okay, there are 3 toy cars and 4 toy buses on the shelf. Calculate the number of different ways to arrange all the toys in a row if all the toys cars are arranged next to each other. Okay, apa maksud dia next to each other? Macam together kan? Ya, pandai. Sebelahan. Nama je lain. Sebab tu kita kena keep on practicing, buat banyak soalan dan latihan supaya bila kita baca tu kita sama je. Cuma dia penggunaan word yang dia guna tu lain. Next to each other maksudnya together jugalah. Maksudnya sentiasa bersama-sama. Jadi kita 3 tambah 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nak next to each other maksudnya together jugalah. Cars ada 3. So car 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So there are 3 cars. So 3 factorial. Kemudian kita ikat dia jadi 1. So 1, 2, 3, 4, 5. So darab dengan 5 factorial. 3 factorial kita akan dapat 6. 5 factorial 120. So, Madam akan dapat 720. Okay, boleh? Faham dah situasi macam ni? Faham, Madam. Alhamdulillah. Okay, kita forward banyak ni weh. Okay. Okay, Daniel plan to hang 4 of the 7 poster in a row on a wall. Find the numbers of different arrangement of the poster. Okay, so Madam nak guna NCR, NPR ataupun N factorial?
Okay, dia kita ada NPR, NCR ataupun N factorial. N factorial apa? Definitely kita akan reject lah. Kenapa N factorial tu kita reject? Sebab kita tak melibatkan semua. Kalau kita 77, macam mana nak explain lah? Macam tu lah. Saya tak reti lah nak explain. Maksudnya kalau ada 7 poster, dia nak susun tu semua kota 7 poster, so means that kita akan guna N factorial. Tapi but right now, dia nak gantung poster dekat satu row tu on a wall. Tu dia melibatkan susunan sahaja. Dia daripada 4, nak pilih 4 daripada 7. So kita akan guna NPR. So 7C4. Madam. 7P4. Kita akan dapat 840. Boleh? Boleh tak weh? Faham tak? Boleh. Boleh buat. Okay, so 7P4 kita akan dapat 840. Okay, seterusnya 3 digit codes are to be formed using the following digits 351872. If no digit is repeated in any of the codes, how many codes can be formed? So kita nak pilih 3. So bila melibatkan kod ni melibatkan susunan lah. Dia pentingkan susunan, so definitely kita akan guna P. So jawapan kita N pula lah 6P3. Dapatlah 120. Okay, sebab coding. So mesti dia mementingkan susunan huruf tu yang kita pilih. Okay. So 6P3 kita akan dapat 120. Ada soalan tak untuk madam? Faham tak weh? Takutnya saya. Kalau korang ada masalah, korang masih boleh tanya saya tau. Nanti PM saya. PM je saya. InsyaAllah. Saya akan balas malam lah. Okay. Baik, Boleh? madam. Baik, madam. Okay. Kemudian question 22. Nurul must choose a 4-digit PIN number. Sorry. Each digit can be chosen from 0 to 9. How many different possible numbers can Nurul choose if no repetition is allowed? Maksudnya kat sini adalah sebentar awak kena tengok awak ada berapa pilihan. Kalau 0 hingga 9 kita ada berapa pilihan? 10. Mana baru nak tulis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 10 pilihan. So bila melibatkan kod digit number PIN number tu mesti arrangement, mesti NPR, tak ada benda lain. So 10 P4. Kenapa 4? 4 digit. Okay, so kita akan dapat 5040. Okay, ini soalan jawapan untuk pada soalan. Katakanlah dia kata if ni perkataan no ni tak ada. Dia kata how many different possible numbers can Nurul choose if repetition is allowed? Macam mana pula kalau macam tu? Kena buat 4 kali. Wih, Dah. bijaknya ha. So dia akan jadi 10P1. Sekejap. Sekejap saya guna calculator. Saya guna calculator. 10P1 berapa? So 10P1, 10P1, 10P1. 10P1. So kita akan dapat 10 darab 10 darab 10 darab 10. Dapatlah berapa weh? 10,000 kan? Okay. So kena faham, kena hati-hati bila kat soalan terutamanya perkataan if. Kalau if no repetition is allowed, ini jawapannya. Tapi kalau dia kata if no repetition is apa madam ni? Kalau soalan dia adalah if no repetition is allowed, maksudnya repetition apa? Pengulangan tu tidak dibenarkan, 10P4. Tapi kalau dia kata if repetition is allowed, macam inilah bentuk rupa paras dia soalannya, jawapannya. Korang nampak tak sekarang ni?
Inilah jawapan dia kalau repetition is allowed. So setiap kita ada 4 kita nak pilih, so setiap satu pilihan tu kita ada 10 pilihan. Yang kedua pin number pun kita ada 10 pilihan. Pin number ketiga pun ada 10 pilihan. Pin number keempat pun ada 10 pilihan. So that's why dia jadi 10 P1, 10 P1, 10 P1, 10 P1. Okey, boleh anak-anak saya faham? Ada soalan untuk madam? Faham, madam. Alhamdulillah. Okey, madam padam ya, takut nanti korang confused. Okay, question 23. The following diagram shows 6 letters and 4 digits. J, K, L, M, N, O, 9876. A code is to be formed using the letters and digit. Each code must consist of 3 letters and followed by 2 digits. So 3 letters. Alamak, come on. Okay, 3 letters and 2 digits. How many different codes can be formed if repetition is not allowed? Dia tak bagi repetition tu is not allowed. So kalau not allowed, daripada kita ada untuk letters, kita ada 6 pilihan. So 6P3. Darab dengan, okay, untuk digit kita ada berapa pilihan? Kita ada 4 pilihan. So 4P2. Dah siap, tekan je lah kalkulator kita. 6P3 kita akan dapat 120. 4P2 kita akan dapat 12. So jawapan kita, your final answer is 1440. Faham tak? So kod, pin number, digit, apa-apa benda yang melibatkan susunan tu mesti kita akan guna NPR. So hati-hati bila nak pilih. Aku nak pilih NPR kan NCR macam tu. Boleh ya? Faham ya? Okay, ada soalan untuk madam? Serius lah faham ni weh. Serius lah faham ni. Okay, kalau tak faham tanya saya. Jangan malu bertanya. Nanti sesat jalan. So, tanyalah. Okay. 5 letters are selected from the word polytechnics and arrange. Pun ini masih juga kita akan guna arrange ni, okay? And arrange in a straight line. Kita nak susun pada satu garis lurus. How many 5 letters words you can arrange so that they do not have any vowel? Okay, dia tak ada any vowel. How many 5 letters word you can arrange so that they do not have any vowel? So buang dulu vowel. Siapa? O, I, I. So huruf yang tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So huruf yang tinggal 9. So daripada 9, kita nak pilih 5 sahaja. So jawapan kita 9P5. Medan akan dapat 15,120. Boleh? Boleh. Okay, last question buat sini. Apa jawapan dia? Kita nak pilih apa? Sepuluh P5. 10P5. Okay, very good. Okay, kita buang Y. Kita buang H. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10 pilihan. So, 10P5. So, kita akan dapat 30,240. Alhamdulillah. Habis sudah chapter 5 kita.
Okey, Alhamdulillah dah habislah chapter 5 kita. Ada soalan untuk Madam? Madam, EOC tu Ya. keseluruhan chapter 5 Ya, betul. So dah bolehlah korang buat EOC 5 and then hantar kat saya petang ni sebelum pukul 5. Boleh? Madam boleh bagi masa lebih sikit tak? Korang nak berapa lama? Sebab petang kami ada kelas ganti. Okey, tak apalah. Saya bagi sampai esok boleh? Esok boleh, Madam. Okey, boleh. Okey, sini dah habis kot. Dah mana kan tak ada soalan. So kita terus move kepada apa yang nak masuk final ya. Sekejap. Blur pula Madam. Kejap. Korang kalau saya bagi masa sampai malam ni, pukul 12 malam ni boleh tak? Boleh. Boleh je. Sorry tau. Sebab saya kena makin cepat-cepat ni. Sorry ya. Okey, so kita tengok DDT DOA. Okay, kita tengok chapter 1 dululah. Ni malas ni laptop saya dia pula ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang akan masuk dalam final kita nanti? 5 close. Okey, kita ada 5 chapter. Kesemua chapter akan masuk untuk final kita nanti. Tapi bukan semua subtopik. Okey, faham? Kita ada 5 chapter. Kelima-lima chapter akan masuk final. Tapi bukan semua subtopik. So that's why saya nak mention kat sini. Okey, untuk chapter 1. Saya notice sikit ya. Sekejap. Nak tulis sikit. Senang nanti kita nak discuss. Apa ni Alamak. Tapi saya cari kertas. Mana pula kertas saya banyak ni. Okey, untuk chapter 1 yang akan masuk final hanyalah 1.1 sahaja. Okey. 1.2, 1.3 tak masuk. Okey, boleh. Untuk chapter 2 hanya 2.3 sahaja yang masuk. 2.1, 2.2 tak masuk final. Okey, nanti kita tengok. Saya bagi tahu secara kasar. Okey, untuk chapter 3 hanya 3.1 sahaja yang masuk. 3.2 tak masuk. Maksudnya untuk 3.1 graph sahaja yang masuk. Okey, trees tak masuk ya untuk final kita. Okey, untuk chapter 4 4.1 tak masuk. Tapi 4.2 masuk. Apa itu 4.2? Carry out function, define function, inverse function, untuk function one-to-one function, composite function, floor and ceiling function. So yang melibatkan function semuanya masuk. Okay. And then chapter 5. Okay, sum 5.1 iaitu sum rule, product rule tak masuk. Tapi yang kita belajar pada pagi ini masuk sangat-sangat. Masuk sangat-sangat. Okay. Okay, permutation and combination. Melangkap sekali lah n factorial tu. Okay, boleh. So, itulah kisahnya. Jadi, saya mohon untuk semua pelajar saya study walaupun lambat dah kena start study sikit-sikit dah. Okay. Okay, untuk chapter 1. Yang masuknya 1.1 saja. Okay, apa yang ada dalam 1.1? Ni. Awak kena faham. Okay. Proposition, not proposition. So ingat pesan saya, semua sentence tu kita boleh bahagi pada dua. Proposition dengan not proposition. Masa bila ayat itu dikira not proposition? Bila melibatkan soalan, arahan, unknown verbal ataupun meaningless sentence. So itu jatuh kepada not proposition. Selain semua tu dia jatuh pada proposition. So bila sesuatu ayat itu awak declare dia sebagai proposition, awak
dia ada truth value. Ayat itu ada truth value. Apa itu truth value? Maksudnya ayat itu awak kena bagi tahu sama ada ayat itu statementnya betul ataupun statementnya salah. Walaupun dia proposition, dia boleh jadi statement dia true ataupun statement dia false. Okay, boleh. So ingat bila sesuatu ayat itu awak mention kata dia proposition, awak kena terus state true value dia sama ada true ataupun false. Contohnya inilah, Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Dia adalah proposition and true. Okay. Shah Alam is a capital city of Melaka. So ini adalah proposition tapi statement dia false. Okay, boleh ya. True value dia false. Boleh ya. So ini masuk final, proposition not proposition. Okay, truth table ni kena ingat sebab dia memang tak ada dalam final. So kena hafal. Dia tak bagi dalam final truth table ni, kena hafal lah. Or, and, if then, if and only if ni punya truth table. Okay. Kemudian macam biasa, dia bagi awak dalam bentuk ayat, awak kena convert dia ke dalam bentuk simbol. Ataupun situasinya yang kedua, dia bagi dalam bentuk ayat simbol, awak kena convert ayat awak ke dalam tukar dia kepada dalam bentuk ayat. So dua-dua tu awak kena buat. So keep on, semua latihan dalam ni awak kena buat. And then semua pasal dalam Google Classroom saya pun awak kena buat. Okay. Cuma bear in mind, ingat pesan saya, untuk all and, if and only if tu tak ada masalah. Ini kita merangkak macam study revision terus dah untuk final. Okay, ingat pesan saya untuk not, or, and dengan if and only if tak ada masalah. Apa-apa yang ayat tu kata, itulah awak translate dia ke dalam simbol. Tapi untuk simbol if then, siapa yang layak duduk kat depan dia? Dia tak directly translated daripada ayat ya. Okay, untuk simbol if then, siapa yang layak duduk kat depan? Macam mana saya nak decide P atau Q yang duduk kat depan? Apa dia punya tips dia? Hint dia. Contohnya soalan B ini. Tak nampak. Okay, kita tengok soalan B dengan C. Okay, B. Amira does not study discrete math. Maksudnya not P. Then Amira is not in a good mood, not R. So siapa yang duduk kat depan? Dia if then ni. Siapa yang kat depan? Not P ke not R? Not P duduk depan. Kenapa not P duduk depan? Sebab yang layak duduk kat depan untuk simbol if then, yang layak duduk kat depan hanyalah ayat yang selepas perkataan if. So selepas perkataan if dia jumpa siapa? Dia jumpa not P. So not P kat depan. Kita tengok contoh soalan C. Amira will go to the beach. Q. She is in a good mood. R. So, kalau kita tengok kat sini, selepas perkataan if, dia jumpa siapa? Dia jumpa R. So, that's why R yang duduk kat depan. Baru Q kat belakang. So, untuk simbol lain, dia directly translated. Tapi untuk if then, yang layak duduk kat depan dia adalah selepas perkataan if. Dia tu lah yang duduk kat depan. Boleh? Ingat? Boleh. Boleh, madam. Okay, buatlah latihan semua ni. Buat. Okay, construct. Yang ni pun kena buat lah. Construct truth table untuk awak decide sama ada dia tautology, contradiction atau contingency. Nak decide semua tu bergantung pada last column. Sekiranya semua last column awak itu semuanya true, dia jatuh pada tautology. Kalau last column awak tu semuanya false, dia jatuh pada contradiction. Kalau last column awak itu ada true, ada false, dia jatuh pada contingency. Okay, so hati-hati. Yang ni memang kena buat latihan. Madam tak boleh bantu lah weh. Kena buat latihan. Okay. Okay, logical equivalence maksudnya awak kena construct dua truth table. Pastikan last column dia sama sebiji baru kita kata dia logical equivalence. Kalau ada yang tak sama, kita cakap not logical equivalence. Okay, contohnya ni kan. Last row dia tak sama. First proposition last row dia true. Second proposition last row dia false. So tak sama, so dia jadi not equivalence relation. Okay. Okay. Construct ni, serius weh. Semua ni memang kena buat latihan. Supaya bila dalam final nanti kita, aku pernah nampak lah, aku tahulah nak buat. So kalau kita tak buat latihan, tak biasakan dengan soalan, nanti kita confuse lah weh. Okay, determine whether ni buat. Okay, dah habis. Okay, so yang masuk final sampai sini sahaja. Okay. Untuk chapter 1,
Yang masuk final sampai muka surat 14 sahaja. Okey. Sebab apa? Bila masuk dah muka surat 15, ini dah masuk 1.2. 1.2 tak masuk final. 1.3 pun tak masuk final. So untuk chapter 1 study sampai muka surat 14 sahaja. Boleh? Faham? Faham. Faham. Boleh, Madam. Okey. So next chapter tu aduh tak ada suara weh. Okey, chapter 2 2.1 tak masuk tak payah study. 2.2 pun tak masuk, tak payah study. Okey. So, untuk chapter 2 yang masuk final hanyalah ni. 2.3. Okay. So, awak kena tengok balik. Okay. Final chapter 2 masuk 2.3. Okay. Minimization of circuit. K-map lah yang kita kena buat K-map itu. 2 variable macam mana, 3 variable macam mana. Dan ni kena tengok balik, kena study balik. Okay. K-map ni macam mana kita nak buat K-map dia. Okay, lepas tu macam mana kita nak looping dia. Tengok balik. Masih ingat lagi tak ni? So ingat ya, untuk chapter 2, 2.1, 2.2 tak masuk. Tapi 2.3 masuk final. So kena tengok balik, kena buat balik. Walaupun waktu ni, waktu awak belajar dengan saya, dah buat. Tapi kita ni manusia mudah lupa. Jadi buat balik semula sendiri semua. Okay, sebab dulu kan kawan-kawan awak yang buat kan. Nah, yang ni awak kena buat sendiri semula. Okay, boleh. Lepas tu exercise yang banyak gila exercise. Weh. Sikit sangat weh. So buat je exercise dia. Okay, boleh. Selesai. Okay, untuk chapter 3, semua ni masuk. Okay, untuk chapter 3 kan kita ada graph and trees kan. Okay, tak payah nak tengok lah, memang masuk semua graph. 3.2 yang kita belajar tree ini tak masuk. Alamak. Okay, 3.2 tak masuk final. Yang tajuk trees ni untuk chapter 3 ya. Trees ni tak masuk final. Tapi 3.1 untuk graph masuk final. Semua dalam graph ni, dalam subtopik graph ni semua masuk. Jadi kena faham lah. Yang ni pun kena faham juga apa maksud pseudograph, apa maksud simple graph. Ingat tak saya pernah mention sebelum ni, kalau dia cakap a graph without loops and multiple edges. Okay, so maksud dia simple graph. Jadi awak kena tulis lah simple graph. Kadang-kadang dia bagi definition, awak kena bagi tahu apa dia punya terms dia. Okay. Lepas tu, ni nak lukis discrete graph, complete graph, linear graph. Kena tengok balik. Memang yang ni kena hafal lah weh. Types of graph ni kena hafal. Nak lukis ni pun kena buat. Okay, planar graph, a graph without crossing edges. Maksudnya macam mana kita nak buat supaya there is no redundant edges. Dia tak ada edge yang bersilang. Where there is no crossing edges. Okay. Kita kena padam, kena lukis balik isomorphic graph. Ini favorite setiap SEM masuk final. Isomorphic graph ini. So pastikan awak buat table, pastikan awak buat explanation dia. Okay, so markahnya pada explanation di sini. Ni markah dia. Okay. Kotak-kotak ni tak ada markah. Tapi bila awak salah dekat explanation, dia akan bagi sedikit markah pada kotak itu. Gitulah kisah dia. Okay, isomorphic graph. Pastikan same number of vertices, same number of edges and same number of degree for each vertex. Okay, isomorphic. Yang ni, favorite one. Euler and Hamilton. Fahamkan balik Euler circuit, Euler path. Okay, Euler untuk lalu semua edge sekali sahaja. Kalau Hamilton nak lalu vertex sahaja, semua vertex sekali sahaja. Kena balik Euler, ingat ada formula untuk kita dapatkan jawapan dia. Weh, Sira kena study balik, takutnya saya. Okay. Kalau Hamilton, dia kalau macam saya suka Euler ni adalah kita tengok dia punya degree bagi setiap vertex, kita dah boleh tahu apa jawapan dia. Kita hanya tinggal untuk cari laluan dia sahaja supaya dia lalu semua edge. Itu Euler. Tapi kalau Hamilton ni dia tak ada guide. Awak kena fikir sendiri supaya dia boleh lalu semua vertex, jadi dia jadi Hamilton circuit. Kalau ada
Kalau starting point dia lalu semua vertex tapi starting and ending point at different vertex, dia dah jadi not Hamilton circuit tapi Hamilton path. Okay, kalau dia vertex tak lalu tu terus not Hamilton circuit, not Hamilton path. Okay, we serious we kena buat semua soalan ni. Okay. Semua soalan ni dalam ni kena buat balik sebab hari tu yang buatnya kawan-kawan awak kan, seorang satu je saya bagi. Kali ni awak kena buat sendiri sebab saya tak tahu. Isu dia sekarang yang saya takutkan adalah kita dah berapa tahun dah soalan final pensyarah sendiri buat. Jadi bila pensyarah sendiri buat, pensyarah sendiri korang juga yang ajar. Jadi dia masih soalan dia masih dalam lingkungan pengetahuan kita. Tapi bila pensyarah lain buat, soalan dia silibus dia sama tapi mungkin kita kena pelbagaikan buat latihan. Kena banyak buat latihan sebab saya tak tahu bentuk soalan dia macam mana. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau macam tu lah. So buat semua soalan itu je nasihat saya. Okay, sebab saya tak tahu soalan dia macam mana. Okay, so itu chapter 3 lah, ingat 3.1 graf masuk, 3.1 tak masuk. Okay, kita tengok pula chapter 4. Okay, untuk chapter 4 4.1 tak masuk. Yang tentang set ni tak masuk. Tentang apa lagi kita belajar? Alamak. Kemudian yang ni tak masuk. Okay. Okay. Kemudian yang relation ni pun tak masuk. Yang refleksi simetrik transitif ni pun tak masuk final. Jadi apa je medium yang masuk final? Sikitnya. Terus tak keluar. Apa je yang masuk final? Relation tak masuk, set tak masuk. Yang ini masuk final. Carry out function. Yang ini masuk final. Okay. 4.2. Carry out function. Okay, kena tengok balik. One-to-one function. Lepas tu on-to function. Kemudian ini buat semua latihan dalam ni buat tau. Lepas tu kita akan composite function yang korang belajar tu. Kenapa lagi inverse function. Floor function dan juga Schilling function. Lepas tu habis dan buat je lah latihan semua dalam ni. Supaya awak mahir. Boleh? Ada soalan untuk Madam? Ya, ada. Okay, untuk chapter 5 iaitu 4.1 tak masuk. Okay, 4.1 derive counting principle di mana kita belajar pasal sum tak masuk. 5.1 tak masuk. Jadi tak masuk lah semua ni. Okay, yang masuk sini. 5.2 masuk final. Okay. Yang ni masuk final 5.2 yang kita belajar hari ni. Permutation and combination. Okay, untuk ini sebab saya dah discuss korang past question yang kita buat semua benda tu daripada question 1 sampai question 24 kita belajar discuss tu, semua tu adalah saya ambil daripada soalan final. So basically bila awak tengok soalan final awak macam dah nampak. So keep on the practicing. Okay, yang ini boleh awak tengok kat sini. Ni boleh juga tambah soalan kat sini boleh buat. Okay. Boleh? Sebarang masalah boleh tanya saya. Dah situ sahajalah yang akan masuk final. Sikit sangat sebenarnya. Walaupun dia masuk ke 5 chapter tapi tak semua subtopik masuk. So sangat mudah. Sangat sikit seronoknya. Medium minggu depan tak ada kelas ke? Awak kena tanya dengan Puan Zubaidah sebab seminggu depan saya dah tak ada. Nak kena tanya Puan Zubaidah ya nanti. Puan Zubaidah ada dalam grup kita. Nanti Puan Zubaidah akan mention lah. Awak bagi tahu ya. Atau awak tanya dengan Puan Zubaidah ya.
Okey, chapter mana? Alamak, saya tak share screen. Kejap. Madam. Ya. Jadi madam last lah hari ni. Ya betul. Sebab hari Isnin depan saya dah kena pindah HQ. Madam tak nak tekan gambar buat kenangan ke? Boleh. Kejap lah. Tak habis lagi weh. Kita nak bincang classwork ni weh. Sabar. Saya takut untuk final ni. Sabar. Okey, kita tengok dekat sini. Kau nampakkan skrin saya. Okay, so continuous assessment ni okay lah. Saya bagi masa nanti saya edit sekarang sampai 12:30 malam ni sebab korang kata korang ada kelas kan? Sekejap. Okay, dan sampai pukul 12 malam ni. Okay. Itu pasal EOS kan sekarang ni. Kita take notes. Video recording yang chapter 5 hari tu. Yang ni saya nak tekankan ni. Pasti. Korang boleh nampak tak saya punya screen? Memandangkan saya nampak tak saya edited yesterday. Kenapa edited yesterday? Sebenarnya pastinya saya dah bagi lama tapi saya tak pernah bagi solution. Tapi memandangkan saya dah tak ada. Saya bimbang. Okay, jadi dengan murah hatinya saya dah sediakan dah solution untuk korang. Bertype lagi kau. Jadi effort daripada saya rasa saya dah bagi 100% effort. So selebihnya untuk dapatkan A, sejujurnya saya cakap untuk discrete math sangat mudah untuk dapat A. Sebab dia tak ada calculation sangat. Lebih kepada teori dan lebih kepada kefahaman kita. Kalau keep on practicing buat soalan dia, insya-Allah awak boleh. Okay. Mana tadi? Okay. So kat sini ada 9 set soalan. 9 set past question. So untuk 9 set past ni dan ke 9 set past question tu saya dah sertakan sekali solution ya. S ni stand for solution. Okay. Kenapa ada 7, 8 ni? Sebab nak tunjukkan ada 9 set dan ada 9 set past question and then ada 9 set solution past question. Cuma saya nak bagi tahu kat sini sepanjang tempoh discrete math ni dia adalah ada topik yang keluar, ada topik yang masuk. Jadi bila soalan yang awak buat tu, bila awak buat macam tak pernah belajar, so abaikan. Abaikan. Okay, fokus kepada apa yang kita belajar sahaja. Okay, sebab sebelum ni Boolean algebra tak pernah ada dalam discrete math. So dia baru je ada. So dekat pastnya kita memang tak akan ada soalan Boolean. Okay, sebab before this dia ada mathematical induction. So dia buang mathematical induction, dia masukkan Boolean. So that's why dalam pastnya kalau awak perasan tak ada soalan Boolean. Jadi buat soalan Boolean punya latihan dekat dalam kita punya nota, buku nota. Boleh? Faham? So bila awak buat pasya, ingat kalau ada benda yang awak tak tahu tu, tak pernah dengar, tak pernah nampak tu, itu maksudnya chapter yang telah dimansuhkan. Jadi abaikan je lah. Fokus pada apa yang masuk final saja. Boleh? Sebarang sehingga final nanti, so sebarang bila awak buat pasya and then walaupun dah ada solution awak tak faham juga, boleh PM saya. InsyaAllah saya akan reply tapi bukan siang hari, malam hari saya akan reply. Okay? Thank you very much for today. Rasanya ada apa-apa lagi tak? Benda nak tanya saya? Takat ni tiada pun. Okay, so kalau ada apa-apa masalah boleh PM saya ya. Okay, so seterusnya sesi nak mohon maaf lah saya. Macam mana saya nak on kamera ni? Dah lama saya tak on. Korang pun buka lah kamera. Okay. Saya nak mohon maaf di kesempatan kelas kita yang terakhir ini, saya nak mohon maaf segala salah silap saya sepanjang kelas kita satu sem ni. Sekiranya ada apa yang saya mengguris hati korang sama ada sengaja tak sengaja, saya mohon maaf dan terutamanya saya nak minta maaf tentang kita punya masa yang saya tak sempat cover. Okay, mohon halalkan. Saya tak nak lah bila dekat akhirat nanti saya dah lah pahala tak banyak mana. Nanti korang kata, Allah, Madam Sakinah tu hari tu ada ngajar tak cukup pula masa dengan saya nak tuntut. Dah lah pahala saya sikit je, korang nak tarik pahala saya. Jadi saya mohon halal minta taala, so halalkan masa yang saya tak sempat cover korang. Halalkan apa-apalah yang terlebih terkurang yang saya merajuk hari tu. Ya, so saya minta maaf. So salam kosong-kosong. So kalau jumpa saya kat mana, boleh tegur, hai madam. Okay? Bye, take care. Salam. Sekejap saya screen
Macam mana tengok gambar? Sudah lama tak on camera sebenarnya. Kemudian tak perlu minta maaf dengan saya sebab korang tak ada apa-apa salah dengan saya pun. So kosong-kosong, okay? Okay, jap. Madam. Okay. Okay, take care korang. Bye-bye. Madam, take care kat Assalamualaikum. sana, madam. Okay, insyaAllah. Alright, madam. Thank you. Okay, bye. Take care. Assalamualaikum. Jaga diri baik. InsyaAllah jumpa Madam. lagi. Minta maaf tau. Madam. Kosong-kosong. Ya, sama. Okay. Thank you, madam. Madam. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama. Bye. Salam. Thank you, madam. Sama. Take care korang. Bye-bye. Jaga diri. Baik. Tak boleh tekan. Okay, take care korang. Bye. Assalamualaikum. Study untuk final